Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Okay, alright. Saya nak tunjukkan kepada saudara-saudari, follower saya, satu barang, satu bahan lah yang saya dah order dekat, dah sampai lah, ya, dah sampai. Saya dah order dekat Shopee, iaitu Hydrostock. Hydrostock. Ini Hydrostock. Hydrostock, nama dia Hydrostock. Dia adalah water retention gel, macam gel penahan air, retention, mungkin penahan ataupun penyimpan air. Ni penyimpan air. Dia, harga dia, kau nak tahu harga dia berapa? Harga dia untuk besar ni, sebesar ni RM10. Ya, RM10 dia punya harga, dan dia punya berat tu 100 gram. 1 gram je. Kalau 10 ni baru sekilo. Dia punya nilai dia, ya. Nilai dia 100 gram berharga RM10. Saya tak pastilah kalau dekat kedai pertanian ada ke tak benda lah ni. Tapi yang saya survey dekat Shopee, inilah harga dia. Kalau nak tahu kenapa, macam mana saya dah boleh dapat idea nak beli benda ni, ini adalah daripada saya tengok di satu YouTuber tu, ya, dia ada tunjukkan macam mana cara untuk mengekalkan kelembapan tanah, ya, tanpa siraman dalam tempoh masa yang lama, ya. Sebab kalau kita kadang-kadang kita sibuk bekerja kan, jadi taklah hari-hari kita boleh siram pokok. Jadi macam mana kita nak kekalkan kelembapan air tu, kelembapan tanah tu, dengan mengekalkan air dalam tanah. Macam mana nak simpan air? Inilah cara dia kata. Beli kan Hydrostock. Hydrostock ni beli dekat online, dia beli dekat online. Saya pun terus pergi online, tengok check, oh ada Hydrostock. Tengok harga macam ni harga. Saya tu order 2. Ni salah satunya lah, ya. Saya dah buka, dan dia boleh menahan, dia kata menyimpan air 10 gram sebanyak 1.5 liter. Banyak awak. 10 gram. 10 gram tu maknanya 1 sudu teh. Macam ni. Ni 1 sudu teh. Dia boleh menyimpan air, menahan air tu, ya, menyimpan air dalam kuantiti dia tu lebih kurang dalam 1.5 liter. Dia cakap, ya. Tapi saya pun tak tahu lah berapa sebenarnya kapasiti dia boleh menyimpan air, kan. Saya akan check dulu, ya. Ni air. Saya dah sediakan air 1 cawan, ya, 1 cawan. Kalau kita siram air 1 cawan dia dekat dalam 1 pasu, berapa lama air tu boleh bertahan dekat dalam pasu tu? Dia diserap, memang diserap oleh tanah, tetapi lama kelamaan dia akan turun bawah, ya, dia akan turun bawah, dan dia akan lalu melalui lubang-lubang tu lah, kan. Jadi tanah tu tak menyimpan air. Jadi akar akan mengambil air, menyerap air daripada tanah tu, dan dibawa digunakan oleh pokok tu lah untuk hidup. Tapi kalau air tu tak disimpan banyak dalam tanah, apa akan jadi pada tanah? Tanah akan jadi kering, kan. Jadi ini Hydrostock ni menambahkan lagi kapasiti penyimpanan air dalam tanah, ya. Dia ada mengambil ruang daripada tanah tu untuk menggantikannya dengan ruangan penyimpanan air untuk ni, ya. Inilah Hydrostock fungsi dia. Okey, jadi saya tanpa melengahkan masa, saya akan isikan, ya, sikit je. Dia kata 1.5 liter, kapasiti dia adalah 1 sudu teh. Tapi kalau 1 cawan ni mungkin kapasiti dia sikit, ya, lagi sikit lagi tu. Saya cuba setengah. Saya ambil setengah dulu, setengah sudu teh saya masukkan. Apa akan jadi pada Hydrostock? Okey, nampak dia punya tindak balas. Okey, kita nampak tindak balas dia macam berbuih-buih lah, berbuih-buih. Tapi tindak balas dia tak sehebat macam saya tengok dekat dalam YouTube tu. Di mana bila saya tengok dekat YouTube, dia masuk dekat dalam air, dan dia masuk dalam air tu terus macam jadi lengkung. Jadi dia punya hebat dia macam tu. Tapi saya tak tahulah dia sama ada dia punya video tu dia dah pendek, dah potong ke apa, kan. Tapi yang saya tengok secara live, dia punya keadaan dia tu, dia masukkan terus air tu terus jadi lengkung.
dalam sekelip mata, ya. Dalam masa 2 saat lah gitu, dia masuk 2 saat terus beku. Itu ya, yang saya nampak, ya, saya tengok dekat dalam YouTube tu. Tapi kalau yang ini saya tengok masih belum lagi, dia masih mengembang, ya. Saya tengok masih mengembang. Saya biarkan dulu, saya biarkan hydrostok ni, ya, kat sini, dan saya akan tengoklah macam mana dia punya pengembangan, ya, dia punya tindak balas dia. Okey, dah nampak dia punya air, dia punya gel tu dah tinggi ni, ya. Lebih kurang 10%, ya, 10% daripada kapasiti air ni, kan. Dah 10%. Jadi tadi air penuh paras ni, ya. Paras ni, jadi 10% macam mana dia punya kapasiti. Okey, nanti saya tengok, saya pause dulu, nanti saya tengok perkembangan yang terkini selepas 1 minit. Okey, kita kembali lagi selepas, bukan 1 minit, tapi saya tunggu sampai 3 minit. Saya tunggu sampai 3 minit apa yang telah berlaku pada hydrostok bersama dengan air. Okey, kita tengok apa dia punya keputusan dia. Okey. Air masih okey lagi, air masih cair, ia masih keadaan air yang belum jadi gel, ya. Masih belum bertukar menjadi gel, tetapi yang saya tengok berapakah kapasiti gel yang telah memenuhi ruang untuk menyerap air, ya. Okey. Okey, paras ni, ya, paras ni. Berapa persen tu? Maknanya kalau saya buang air paras ni, ya, saya buang air paras ni, maknanya gel air tu dah tak ada lah, jadi dia telah jadi gel paras ni. Air masih berkeadaan apa? Yalah, air masih ada paras ni, ya. Tapi daripada bawah ni sampai paras ni lebih kurang dalam berapa persen? 30%. Dia telah jadi 30%, ya. 30% daripada air tu telah menjadi gel. Okey, kapasiti gel tadi yang saya isi tadi adalah setengah sudu teh. Jadi separuh sudu teh, ya. Berapa sikit lah, bukan dalam satu jari ni kapasiti dia. Jadi pergi dekat sini, daripada satu jari jadi lebih kurang 30%, ya, 30%. Mungkin dia boleh kembang lagi, ya. Kita pun tak pasti, saya pun baru buat uji kaji ni, kan. Jadi dia mungkin boleh kembang lagi. Tengok ni, dia punya bentuk dia macam ni, ya. Jadi gel, jernih, ya, jernih macam tu, macam lengkung dah. Ni dia dah jadi gel. Okey, nampak dah berapa kali ganda dia daripada kapasiti dia masa kering, ya. Dah besar, seperti dia. Jadi kita saya tengok kapasiti dia lebih kurang kat sini, ya. Kurang kat sini, kurang 30 ke 40% daripada kapasiti air. Okey, itu dah dia, ya. Saya nak cerita hari ni hydrostok. Hari ni, inilah baru pertama kali saya buat uji kaji tentang hydrostok ni. Hydrostok, bukan biostok, hydrostok, ya. Untuk kita masuk, dia dah kembang ni, nanti dah betul-betul kembang, ya. Nanti gel tu saya akan gaul dengan tanah, masukkan ke dalam pasu lah, ataupun pasu yang sedia ada tu, ya, pasu yang kecil tu, ya. Terutama yang kecil lah, yang mana pokok dia kalau dalam 1 hari 2 hari, ya, air dia kering, ya, terus kering. Maksudnya air terus bila saya siram, air tu terus turun bawah lah, ya. Lepas tu akar pokok yang menyerap tanah tu terhad, ya. Tanah yang terhad, kelembapan yang terhad, manakala kadar siraman yang terlalu kurang menyebabkan pokok tu hasil layu je, ya. Kalau 2 hari dia dah layu. Ini sebab saya beli hydrostok untuk menyimpan air yang lebih, untuk pokok tu lebih bertahan lama, ya. Kalau macam kalau sebelum ni setakat 2 hari, mungkin lepas ni boleh jadi 7 hari, seminggu sekali saya siram, kan. Mana tahu, itu pun tak tahu. Itu pun mungkin bergantung pada berapa banyak hydrostok yang kita letak dekat tanah tu. Okey, nanti hari ini ataupun besok saya akan buat saya akan buat uji kaji ni. Saya akan letak lagi biostok lebih banyak untuk saya masukkan dalam pokok-pokok saya, ya, yang dekat depan tu. Dan tak lupa juga pokok saya yang dekat kampung tu,
Ya, mungkin boleh untuk saya tambah lagi bekalan hydrostok untuk pokok-pokok yang dah ditanam kat tanah. Sebab apa kat sana? Sebab sana kemarau. Ya, kemarau panjang, ya, mungkin bergunalah ya hydrostok ni. Sebab saya siram pokok pun seminggu sekali kat sana. Okey, itu je daripada saya. Terima kasih menonton, dan harap-harap apa yang saya sampaikan ni menjadi satu panduan untuk anda, idea baru untuk anda untuk menambah hydrostok dalam tanah pasu ataupun tanah di atas permukaan tanah, ya, sama ada tumbuhan yang anda tanam di dalam pasu ataupun di atas tanah, ya. InsyaAllah ia berjaya untuk anda semua, menjadikan satu pengetahuan yang baru untuk anda semua, ilmu baru. Okey, itu je daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.